Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, anak lelaki Nahar Singh, rakan-rakan CDL Hands-on Online Session, terutama kepada Cikgu Bun, rakan-rakan guru pakar CDL dan juga para peserta yang saya hormati sekalian. Hari ini 31 Disember 2021 merupakan hari terakhir, bulan terakhir pada tahun 2021. Dan esok kita akan masuk ke alam baru, era baru, tahun baru, hari baharu. Semoga hari-hari yang telah berlalu itu memberi makna kepada kehidupan kita walaupun pelbagai pancaroba yang telah kita lalui, seluruh dunia, negara kita, komuniti kita, keluarga kita dan sebagainya. Walau bagaimanapun, seperti biasa, kita ke udara setiap hari Jumaat pada jam 3 petang hingga 4.30 petang dan dimulakan pada jam 2.50 bersama Datuk Dr. Mahendra Singh. Untuk itu, saya memberikan ruang ini kepada Datuk untuk memulakan sesi perkongsian atau snippet daripada beliau. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih, Dr. Zalina. Suara saya clear ke? Suara clear. Clear, okey. Muka je tak nampak, Datuk. Muka hari ini disorokkan. Okey. Okay. Alright. I'm using my handphone today. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua guru yang ada dalam sesi pada petang ini. Seperti yang Dr. Zalina sebut, ini adalah sesi terakhir untuk tahun 2022. Saya nak ucapkan terima kasih kerana ramai yang sentiasa mengikuti sesi ini. Pada tahun 2021 ramai yang mengikuti sesi ini dan minggu lepas saya sembang biasa dengan seorang guru yang pernah mengikuti sesi-sesi kita. Dia kata dia suka kerana satu, kita tak ada banyak, kalau saya diizinkan untuk gunakan istilah berceloteh, tak ada. Sesi saya ringkas dan padat. Lepas itu disambung pula dengan sesi yang dirancang untuk setiap yang sesi hands-on itu. Maksudnya it is done very punctually, ya, mengikut masa. So ramai guru rakan-rakan semua suka kerana pendekatan yang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi saya pada petang ini akan kupas tentang the way students learn. Dalam sebuah buku oleh Ken Bain, K-E-N-B-A-I-N, Ken Bain dia sebut bahawa ada 3 jenis pelajar. 3 jenis pelajar ni boleh dikategorikan dari segi dengan nama kategori pertama surface learner, kategori kedua strategic learner dan kategori ketiga deep learner. Kategori surface learner ni dia baca untuk hanya just to hafal. Ya, mungkin hafal. Yang strategic learner dia baca kalau boleh nak dapatkan, dia akan tengok soalan tahun lepas dan dia nak score. Dia akan macam ramalkan, dia akan bersedia untuk soalan-soalan yang mungkin keluar. Artinya dia nak grade yang baik untuk dapat result yang baik, itu strategic learner. Surface learner tadi tu ala kadar, janji lulus, boleh makan, cari makan. So kita ada surface learner, kita ada strategic learner. Yang deep learner ni, dia berbeza sedikit. Deep learner, dia bukan saja soal tentang what is in the box, dia soal tentang why is the box there. Can we change the box? Boleh kita tukar.
kita selalu dengar frasa orang kata think out of the box, think out of the box. Tetapi deep learner ni, dia bukan saja think out of the box or what's in the box. Dia think why is the box there. Pelajar deep learner ni dia selalu soal. Bila cikgu mengajar, dia nak faham apa yang sebenarnya diajar. Dia nak tahu dari segi bukan aspek kognitif saja, aspek-aspek lain juga. Apa kaitannya dengan perkara yang diajar. So terpulang kepada kita, terpulang kepada sistem pendidikan kita, kita seharusnya move away daripada exam oriented, pendekatan exam oriented. Kalau pendekatan exam oriented, artinya mereka mungkin dalam kalangan strategic learner dan juga surface learner. Tapi hasrat kita semua, kalau kita nak anak murid atau pelajar yang boleh fikir dan tahu mengapa dia sedang baca sesuatu, belajar sesuatu topik itu, apa kaitannya dengan keseluruhan holistic learning yang berlaku itu. Maka kita sudah pastinya hasratkan deep learner. So tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sentiasa dalam kelas kita akan menghadapi pelajar yang merupakan surface learner. Dia belajar untuk ala kadar untuk lulus, surface learner. Dia mungkin nak hafal and then lulus. Kumpulan yang kedua, the strategic learner. Strategic ini dia akan pergi cari soalan tahun lepas dan tengok macam mana dan just plan to get good results. Itu adalah strategic learner. Dan kumpulan ketiga ialah the deep learner. Sudah pastinya kalau deep learner, pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna untuk pelajar itu. So saya rasa itu saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang untuk online, cari buku Ken Bain ini. Tajuk dia kalau tak silap saya, The Way College Students Learn. The Way College Students Learn, dan tiga kategori pelajar ini disebut. Saya ulang, the surface learner, the strategic learner and the deep learner. Saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ini, dengan harapan kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina, tapi sebelum itu selamat tahun baru 2022. Semoga kita akan melalui satu tahun yang kurang mencabar dari segi cabaran yang kita hadapi pada tahun 2021 dan 2020. Dan kepada semua guru, teruskan sumbangan, kepada semua pentadbir, teruskan sumbangan anda kepada sistem pendidikan kita. Kita tahu sebagai pendidik, kita hanya dapat pahala daripada Tuhan kerana tugas yang kita jalankan. Ini adalah satu pengorbanan pendidikan. Ramai yang kata, if you want to be a millionaire, then you do not choose the teaching profession. Right? Kerana sumbangan kita adalah bila pelajar kita datang pada kita dan kata, Sir atau teacher, Madam, you taught me when I was in Form 1. You taught me when I was in Year 6 or Year 5. Itu yang kita nak dengar. Dan banyak kali saya jangka ini sudah berlaku kepada kita, berlaku kepada saya sedang dalam penerbangan, steward datang, dia kata, Sir, remember you were my teacher? Wah, I don't remember that. Tapi lepas tu, yalah kita dapat layanan yang hebat. Dan beberapa minggu lepas saya baca cerita di mana cikgu yang bersara itu dapat kereta daripada murid-muridnya. Ini adalah satu petanda yang amat baiklah. Itu saja daripada saya, Dr. Zalina, serah kepada Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian kita pada hari ini, The Way Student Learn. Ada 3 cara macam mana murid kita belajar, sama ada surface learner, ataupun strategic learner, ataupun deep learner. Dan saya saya rasa semua peserta juga dalam siri ini akan sangat
mengharapkan murid-murid kita akan menjadi deep learner, sebab yang kita nak hasilkan ialah think out of the box, kita nak menghasilkan kemenjadian murid. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan selamat Tahun Baru Datuk. Semoga tahun-tahun yang ke hadapan ini menjadi lebih bermakna dan memberikan keberkatan dan kecemerlangan kepada kita dan juga sistem pendidikan kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita teruskan acara kita ataupun sesi kita pada hari ini. Yang saya sebutkan tadi ialah hari yang terakhir dalam tahun 2021. Kita bersama-sama seorang guru yang hebat yang saya kira ramai antara kita mengenali beliau, yang saya akan perkenalkan iaitu Cikgu Bun Hadi Salihin. Silakan Cikgu Bun dengan kita punya slide dulu. Baik, seperti biasa saya nak nyatakan minggu ini ialah minggu yang ke-19 ataupun siri yang ke-19 kita ke udara dalam sesi hands-on online session. Dah 19 siri tanpa kita berhenti mana-mana minggu pun sejak bulan 8 lagi. Dan saya rasa sangat bertuah dan berterima kasih kepada guru-guru pakar kita yang berkongsi selama ini, yang sangat memberikan komitmen, dan kepada para peserta juga yang sangat-sangat bekerjasama, yang ingin menimba ilmu, yang berkongsi dalam sesi ini. Jadi hari ini ialah siri yang ke-19 dan minggu depan kita masuk tahun 2022 dengan siri yang ke-20 pula, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan bertemu dengan, saya sebutkan tadi, Cikgu Bun, nama timang-timangannya atau nama glamournya kita panggil Cikgu Bun, tetapi sebenarnya nama dia sedap, Hadi Salihin. Baik, hari ini perkongsian kita seperti biasa. Objektif kita ialah untuk menyatukan ataupun guru bantu guru. Membawa objektif seperti biasa saya nyatakan ialah pertama berkongsi ilmu dan kemahiran bersama-sama guru ataupun siapa sahaja yang sama-sama dalam sesi ini untuk membangunkan kompetensi cikgu-cikgu kita di Malaysia maupun di Indonesia, kerana ada antara peserta yang bersama-sama kita ialah guru-guru dari negara Indonesia. Kita nak meningkatkan keupayaan sesama kita dalam usaha nak mencemerlangkan murid kita, dan pastilah untuk membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Saya dah nyatakan setiap kali pusingan ataupun siri-siri yang terdahulu, sesi perkongsian ini berlangsung pada hari Jumaat selama 1 jam setengah, jam 3 hingga 4:30 petang, dan perkongsian ini secara hands-on. Baik, cikgu, networking kita itu sangat penting dan setiap minggu kita bertambah keahlian dan peserta-peserta yang mengikuti sesi ini. Jadi hashtag kita Cikgu Bantu Cikgu itu sangatlah bersesuaian. Baik, untuk itu saya nak perkenalkan. Inilah dia Cikgu Bun Salihin, seorang guru yang masih lagi mengajar di Sekolah Menengah Jeram, Selangor. Beliau juga ialah seorang pengkarya guru. Telah menjadi penterjemah buku teks di LP tahun 3 dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan ke bahasa Inggeris, dan juga penterjemah kepada 6 buah buku. Beliau juga penulis puisi. Dalam pada mengajar juga seorang, bidangnya ialah matematik dan matematik tambahan, tetapi begitu berminat untuk menulis sehingga kan menjadi penulis puisi dalam 5 buah kumpulan puisi. Penulis anekdot dalam 2 buah buku, iaitu kumpulan anekdot. Peserta program Duta Guru, semua rakan-rakan Duta Guru mengenali beliau, Duta Guru STEM Petronas. Owner Telegram warna-warni PDPR yang keahliannya dah mencecah hampir 2,000 peserta dalam itu, dan personality Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Cikgu Bun ni, saya mengenali beliau dengan gelaran Bun katanya sejak dari sekolah lagi.
rakan-rakan memberikan nama panggilan yang mesra itu sebagai Bun. Kita boleh tanya beliau sekarang selepas ataupun semasa sesi atau sebelum bermulanya sesi kita nanti. Ya Cikgu Bun. Baik, untuk itu kita tidak akan buang masa kepada tuan-tuan dan puan-puan, para peserta, guru pengetua-pengetua, guru-guru besar, rakan-rakan guru, ibu bapa barangkali ada juga dalam sesi ini. Saya membawakan Cikgu Muhammad Hadi Salihin bin Muhammad Azmi untuk perkongsian pada hari ini dengan tajuk Tips Menulis di Facebook Secara Berhemah Namun Berimpak. Lain bunyinya tapi sangat bermakna untuk kita, kepada semua orang, semua peserta yang mengikuti sesi ini. Silakan Cikgu Bun, saya serahkan sesi ini kepada you untuk meneruskannya. Silakan. Terima kasih Dr. Zarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua datuk-datuk, datin-datin, rakan-rakan guru, rakan-rakan guru, dan juga saya percaya ada juga rakan-rakan saya dekat sini yang juga ingin menimba ilmu, berkongsi aura dan tenaga masing-masing dalam program kita pada petang ini, iaitu Connecting Dots Learning Hands-on Online Session siri yang ke-19. Sebenarnya saya antara yang paling lambat mengisi ruang untuk tahun ini. Lepas tu Dr. Zalina mesej saya pada hujung November hari itu, minta isi juga. Jadi ada juga untuk tahun ini, iaitu pada 31 Disember, hari terakhir, dapat juga sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan semua. Dan saya pun tak tahu nak bagi tajuk apa, sebab saya tengok kawan-kawan saya semua dah bagi tajuk yang related, yang berkaitan dengan apa yang ada di kelas. Tapi akhirnya tiba-tiba ilham itu datang dengan tajuk yang mungkin saya rasa saya bertanggungjawab untuk kongsikan dengan kalian semua, iaitu benda yang memang saya buat, iaitu menulis di Facebook, daripada seronok-seronok lama-lama mula berkongsi apa yang kita tahu, terutama sekali pada waktu pandemik tempoh hari. Banyak yang telah dikongsikan, menulis di Facebook secara berhemah dan juga memberi impak. Kerana kadang-kadang kita ni untuk berkongsi di Facebook, kalau cerita-cerita yang seronok, cerita-cerita yang kelakar, cerita-cerita yang into the scene kan, memang senang, memang ramai yang boleh react. Tapi bila kita kongsikan benda yang ilmu, kadang-kadang kita dapat klik-klik je. Okay. So saya cuba untuk kongsi setakat mana yang saya dapat. Baik. So mana nak tekan slide ni? Baik. So slide saya hari ini ada ini adalah pengisian program pada hari ini, bahagikan kepada 4 bahagian. Kita akan mulakan dengan energizer. Okay. Kemudian perkara teknikal dalam penulisan di Facebook. Part yang ketiga ialah perkara seni dalam penulisan di Facebook, dan bahagian yang keempat adalah hands-on. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, bila kita berkongsi di Zoom ni, saya tak nampak muka dan sebagainya sebab slide saya jadi penuh terus. Dia tak macam pada Google Meet. Jadi kalau ada apa-apa interruption ataupun suara saya tak dengar dan sebagainya, boleh terus voice out kepada saya. Terima kasih. Jadi dua bahagian yang bahagian isi adalah yang pertama bahagian teknikal dan yang kedua adalah bahagian yang seni. Okey. Pada bahagian energizer, saya mohon rakan-rakan semua memberi kerjasama untuk kita sama-sama melakukan aktiviti di situ. Okey, pada bahagian yang kedua ini, perkara teknikal ini, saya akan menerangkan lebih teknikal, maknanya apa yang saya nak cakap itu saya dah siap-siap catat. Tetapi pada bahagian ketiga, iaitu bahagian seni, saya tak ada apa-apa catatan, hanya ada satu gambar atau dua gambar saja, dan perkongsian tu akan saya jalankan secara verbal terus je begitu, dan kalian juga boleh interrupt pada bila-bila masa saja sebenarnya. Dan yang keempat, hands on, kita akan beri ruang kepada rakan-rakan semua untuk berkongsi apa yang kita dah dapat pada hari ini. Kita terus try, terus cuba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk dalam energizer sekarang. Energizer ni untuk kita gerak-gerakkan sikit minda kita. Baik. Sedia? Ada beberapa soalan energizer ni. Okay. Namakan satu benda yang berwarna merah di depan anda. Okey, boleh type di ruangan chat.
Dah letak pen merah. Dr. Zalina kata buku. Pen, bunga, rak, beg, tertikus. Oh, ada yang suka tertikus warna merah. Kapet, mak, laptop, baju, skrin komputer, KitKat. Oh, tak ada yang KitKat. Baju saya, Nadia Richard, skrin langsir, planner dan skrin cikgu. Skrin saya ni. Duit RM10. Betul ya? Duit RM10 warna merah. Okay. Jersey, laptop. Okay. Google. Alright. Terima kasih. Oh, main laptop tertikus. Kadang-kadang mata. Kadang-kadang mata warna merah. Okay. Okay. Let's quote. Anda berasal dari negeri mana? Okay. Saya berasal dari, kalau saya pun boleh letak kat sini. Jugalah. Saya pun 14 wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, berasal dari Pantai Dalam, zon yang Dr. Zalina tengah kelola sekarang, itu zon bangsa. Saya bersekolah di Brickfield, Lasal Brickfield. Rumah saya pun rumah setingkan dulu, rumah tu pun dah tak ada dah jadi pembangunan dah sekarang. Ada rumah lain dah kat kawasan tu. Jalan-jalan di Brickfield tu adalah jalan-jalan yang saya lalu hari-hari, dan apa yang paling best sekali pada habis UPSR dulu, kita orang jalan kaki dari asal Brickfield sampai ke Museum Negara dan terus ke Planetarium Negara dan kemudian patah balik jalan kaki. Oh, ada yang dari Indonesia. Terima kasih. Ya, Cikgu Bun, saya cakap tadi kita ada peserta dari Indonesia ni. Oh, okey. Kejap lagi pun ada isi yang dari Indonesia juga yang saya nak kongsikan balik. Bagus. Okey, ramai yang dari Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, ya. Okey. Soalan seterusnya, anda bertugas di negeri mana? Bertugas di negeri mana? Saya di nombor 10 di negeri Selangor. Cikgu Teo Han Bun juga berada di Selangor. Oh, ramai yang baru je kenal-kenal dekat Facebook terus sampai ke sini. Ya. Kawan-kawan saya dari Duta Guru ni ada dekat sini. Ramai yang dari 14 Kuala Lumpur. Okay. Dari Kelantan. Okay. Dulu masa time kod ini diperkenalkan untuk nombor IC, masa tu saya baru darjah 5, darjah 6 macam tu. Saya pun fikir kenapa KL 14, kenapa negeri ini Johor 01, Kedah 02. Rupanya senarai itu disusun mengikut susunan abjad. 01 Johor, 02 Kedah, 03 Kelantan, 04 Melaka, 05 Negeri Sembilan dan seterusnya. Disusun mengikut abjad. Mungkin juga ini boleh jadi satu soalan kepada anak-anak murid, bagaimana cara kod disusun. Bagaimana cara kod disusun, kod negeri untuk nombor kad pengenalan disusun. Okey, di ruangan chat tuliskan nama Facebook anda ataupun letakkan pautan ke Facebook anda. Cikgu Mimi kata baru tahu hari ni sebab tak pernah kaji. Ya, itu sebenarnya bendanya. Johor ada kod 23, ya. Selangor ada kod 56. Saya kawan saya Fidah Sali bagi tahu. Kalau tak silap, yang lahir pada tahun 1986 ataupun beberapa ada tahun-tahun yang tertentu dia tak pakai kod yang ikut abjad tu. Mungkin sebab nombor tu dah berpusing balik kan. Jadi dia buat kod yang lain. Wendy Tan, Azrina, Syasha Mamat, Cikgu Mimi terus bagi link dekat situ. Boleh follow Cikgu Mimi. Terutama kalau cikgu RBT, cikgu yang minat buat gimmick, idea untuk gimmick dan sebagainya, boleh DM dekat Cikgu Mimi tu. Sudah letak, boleh cari ya. Okey. Baik. Terima kasih, kita dah habis bahagian energizer. Baik.
Sekarang kita tengok apa dia perkara teknikal dalam penulisan di Facebook. Okay. Saya kongsikan 6 bahagian kat sini dalam bentuk hexagon itu. Okay. Perkara teknikal dalam penulisan Facebook yang biasanya menjadi pegangan saya lah, pegangan ataupun panduan saya untuk membuat perkongsian di Facebook. Iaitu yang pertama sekali yang menjadi keutamaan adalah ejaan penuh. Okay. Yang kedua, perenggan kecil. Yang ketiga, ada segitiga karangan. Okay. Kalau tengok bahagian yang saya tulis ni, 3 yang atas ini adalah benda yang perkara yang cikgu bahasa Melayu saya dah ajar di sekolah. Ejaan penuh, perenggan kecil dan mesti ada segitiga karangan. Apa ni segitiga karangan? Sekejap saya akan tunjukkan. Kemudian ada 3 bahagian lagi iaitu typo, kemudian semak dan sunting, kemudian kongsikan. Okay. So itu adalah 6 perkara yang saya dapat senaraikan kat sini. Tapi sebenarnya cikgu, saya ada lagi 2 yang tiba-tiba pop up dalam idea saya, iaitu gambar dan juga masa posting. Gambar dan masa posting. Tapi saya rasa gambar dan masa posting ni ilmu tu mungkin saya tak dapat kongsikan hari ini. Tapi cikgu pun kena boleh tengok macam mana gambar dan juga masa posting yang sesuai untuk kita post. Okay. Hari ni kita kongsikan 6 perkara ni. Okey. Okey. Kalau di Instagram pun boleh kongsi Instagram. Baik, ini tips yang pertama. Ejaan penuh. Tulis dengan ejaan yang penuh. Okey, kalau tengok dekat sini macam mana saya eja dengan yang saya tak pakai huruf besar. Bila kita buat tajuk, bila kita menulis tajuk, kata sendi tidak ditulis dengan huruf besar. Okey, kata sendi seperti dengan, yang, di, ke, mestilah ditulis dalam huruf kecil. Kata nama, ataupun kata nama khas, ataupun kata sifat yang lain, ditulis dengan huruf besar pada huruf yang pertama pada jika dia adalah tajuk. Ni sekarang ni tajuk kan. Jadi tulis dengan ejaan yang penuh. Okey, apabila kita tulis dengan ejaan yang penuh, kawan-kawan semua, ini menunjukkan kredibiliti kita sebagai insan yang berilmu. Kalau kita tulis ejaan penuh, orang tak kata kita, orang tahu ini cikgu yang tulis. Biarlah orang kata skema ke apa, ataupun ini orang ni ada ilmu ni, orang ni ada satu level yang lain sikit pemikiran dia. Okay? Sebab kenapa dikatakan orang yang menulis dengan ejaan penuh ini adalah orang yang mempunyai kredibiliti insan berilmu, kerana kita hanya boleh tulis penuh kalau kita membaca sesuatu yang mempunyai ejaan penuh. Contohnya, kalau kita membaca buku, pastinya dalam buku adalah ejaan penuh dan benda tu yang akan keluar balik daripada kita punya cara tulisan. Okey. Dan tujuan dia ialah supaya mata sedap membaca, okey, mengelakkan salah maksud. Kemudian kita perlu ada tanda bacaan untuk bahasa lain. Okay. Dan jadi saya akan kongsikan tentang cara penulisan nombor. Okey. Baik. Saya bagi contoh satu. Okey, siapa yang boleh nak baca ayat ni, contoh satu ni? Siapa yang boleh baca? Boleh buka mic dan baca. Siapa nak tolong saya bacakan? Saya nak baca. Dr. Zainal, silakan. Saya baru sampai ke kelas pada waktu tu. 2 orang budak ni dah mula letak kepala diorang atas meja. Saya pun rasa tak boleh belah masa tu. Geram, memang tu tak tahu apa SL macam ni. Okey. Memang selalu macam ni. Okey, siapa yang boleh baca lagi seorang? Siapa kawan saya boleh baca lagi? Seorang lagi. Seorang lagi. Saya minta tolong baca. Okey, saya nak cuba baca. Nora, silakan. Okey. Saya baru sampai ke kelas pada waktu tu. 2 orang budak ni dah mula letak kepala diorang atas meja. Saya pun rasa tak boleh belah masa tu. Geram. Memang selalu macam ni tau. Okey. So, nampak sekarang ni, contoh ni dia
tidak ditulis dalam ejaan yang penuh, kita pun tadi ada dua rakan kita, Dr. Zainal dan juga Cikgu Nora, membaca. Kalau kita biasa dulu, sebenarnya tulisan ni berasal dari zaman SMS, zaman di mana di telefon kita hanya ada 160 karakter sahaja yang bernilai 20 sen untuk kita hantar. Jadi kalau kita terlebih, kita kena bayar jadi 40 sen. Dan dulu kita kredit ngam-ngam limit, jadi kita akan tulis sesingkat mungkin, dan kawan yang penerima mesej kita tu faham apa yang kita tulis sebenarnya. Dan dulu selamat hari raya pun kita tulis SLMT, HR and RY, REY. So itu kita perlu tulis begitu dulu sebab dulu kita dalam sistem SMS. Sekarang kita tak ada had, jadi kita perlu tulis penuh macam ni. Okay. Saya baru sampai ke kelas pada waktu tu. Dua orang budak ni dah mula letak kepala dia orang atas meja. Saya rasa tak boleh belah masa tu. Geram. Memang selalu macam ni tau. Okey, so ini pembetulan yang saya dah buat daripada contoh satu tadi. Okay, kalau tengok contoh tadi, dua ditulis dengan nombor 2. Okay. Sekarang ni 2 DA je, DUA. Okey, kemudian bahasa Selangor di sini belah. Saya letakkan tanda baca yang seperti itu. Apa nama tanda baca ni? Cikgu Bahasa Melayu boleh tolong. Okay. Kemudian geram ni tak ada masalah kalau kita nak tulis M banyak-banyak. Itu menunjukkan ekspresi, ekspresi ayat tu, perkataan tu dibaca. Okay. Dan tanda seru menunjukkan lebih menguatkan lagi intonasi bacaan itu. Okay. So ini pembetulan yang saya dah buat. Daripada kesingkatan yang ada tadi, ejaan tu adalah ejaan penuh. Selain pada tu saya juga dah tambah cara menulis nombor, cara menulis perkataan Selangor. Tetapi geram ni saya tak ubah, saya tak ada tinggalkan GERAM. M ni sebanyak mana pun boleh, tapi janganlah sampai banyak sangat. Geram cikgu tu, ekspresi cikgu tu nak ceritakan balik kat Facebook tu macam mana? Macam mana ekspresi geram tu nak disampaikan? Setakat mana M tu? Ke R dia nak lagi banyak ke? M dia nak lagi banyak tu? Itulah baca. Yang penting apabila kita membaca sebagai pembaca, kita dapat rasa ekspresi tu. Ini contoh 2. Siapa yang boleh baca lagi? Saya boleh share? Okey, silakan. Puan Nurmajati. SMS saya datang ke sekolah pagi tadi. Turun je kereta saya pun lari laju-laju ke pejabat. Yang anehnya, kali tercungap pun bila dah punch card, baru saya perasaan yang saya tak pakai mask. Padanlah. Okey, terima kasih. Kita tengok rakan kita dari Indonesia. Terima kasih. Nak panggil apa yang ni? Cikgu Norma ke Ibu Norma? Yeah. Yes. Ibu Norma, ya. Terima kasih Ibu Norma. Okey, ada rakan-rakan yang lain yang boleh tolong bacakan ayat ni? Okay, saya cuba. Boleh? Okay, silakan Cikgu Ahmad Badri. Okay, semasa saya datang ke sekolah pagi tadi, turun je kereta, saya pun lari laju-laju ke pejabat. Yang anehnya tak tercungap pun. Bila dah punch card, baru saya perasan yang saya tak pakai mask. Padanlah. Okey, ini contoh action kita pada waktu pagi kan. Pada waktu pagi, kadang-kadang kita nak tulis kadang-kadang ayat macam ni kita tulis dalam Facebook pun ada juga kita tulis macam ni kan. Sebenarnya kita nak ingatkan satu cerita kelakar kita pada pagi tu tak pakai mask turun. Sebenarnya baru je berlaku kat saya tadi. Saya pergi ke masjid, saya dah sampai, saya bentang sejadah, orang semua perhati je saya. Punya saya tak pakai mask dari kereta sampai ke masjid. Patah balik pergi kereta, ambil balik mask, patah balik dekat tempat. Okey. Siapa suruh buat contoh macam ni kan, dah jadi sendiri. Okey. Jadi SMS ni ada yang kita baca SMS, ada yang kita baca semasa. Okey. Huruf X ni ada yang baca tak, ada yang baca kali, ada yang mungkin dia baca je X saja. So lepas tu bila kita dah banyak sangat yang tak cukup huruf, kataan perasan pun macam tadi Ibu Norma pun baca perasaan. Dia ingatkan itu memang typo yang tertinggal. Kan? Tapi sebenarnya memang kita nak sebut benda ni perasan. Okey.
Jadi ini adalah pembetulan. Semasa saya datang ke sekolah pagi tadi, turun je kereta, saya pun lari laju-laju. Okey. Laju 2 tadi saya dah tukar jadi laju-laju. Kita, cikgu kita benar ajar kata ganda dulu kan. Tulislah balik kata ganda tu. Yang anehnya tak tercungap. X tadi adalah sebenarnya tak. Okay, itu masa SMS kita dulu, X kita kata kita adalah tak tercungap pun. Bila dah punch card, ni bahasa Inggeris, baru saya perasan yang saya tak pakai mask pun bahasa Inggeris. Padan lah. Okay. Dan titik-titik-titik ni, kalau saya mungkin sebab saya belajar matematik, titik-titik ni adalah menunjukkan apa? And so on kan. Jadi dia titik tu mesti kena 3 dan dia punya jarak dia mesti sekata. Itu kalau kita belajar dalam buku matematik lah. Jadi saya memang terus pakai je dalam penulisan saya pun. Titik ni saya jarakkan satu-satu space. Okey, terima kasih kepada yang mencuba tadi. Ini adalah pembetulannya. Ini gambar ni kita akan sertakanlah dengan selfie cikgu bagi itulah biasanya. Kadang-kadang kita selfie pagi tu saya saja je kan untuk letakkan dalam Facebook. Okey, terima kasih. Okey, baik. Kita ada soalan tu Cikgu Bun. Ya. Sekejap ya. Kata nak tanyalah kenapa orang dulu ada kelas ikut kelas ringkas. Saya ingat tu ada kelas ringkas. Kalau rasanya macam kalau ayah saya kata dulu sebab nak jadi reporter ikut kelas ringkas, betul ke Dato' Zelda? Ya betul. Bila jadi kalau kita meskom kan ataupun kita nak jadi pemberita, nak mendapatkan berita atau kita jadi stenografi kan kepada bos-bos kita nak ambil catatan apa yang disebut oleh ketua jabatan kita, maka kita gunakan ringkas sebab tu cepat dapat. Sebab kita dulu-dulu kita tak guna tape recorder dulu-dulu. Kita tak ada kan macam tu yang boleh kita dengar semula, tapi ringkas ini itu betul. adalah catatan kita, tetapi bila kita keluarkan balik sebagai wartawan sekalipun mesti tulis dengan ejaan penuh, betul kan? Betul. Jadi sebenarnya sekarang ni tujuan kita sampaikan maklumat. Jadi untuk sampaikan maklumat kita perlu sampaikan dengan ejaan penuh agar maklumat tu, sebab maklumat ni sekarang ni kita kena ingat yang apa yang kita tulis hari ni bila kita dah tak ada pun benda tu kekal. Perasan tak sekarang ni, cuba kadang dekat Facebook keluar memori 10 tahun lepas apa yang kita tulis. Kadang kita pun rasa macam, kenapa aku tulis macam ni kan? Kenapa pemikiran aku sesingkat itu untuk aku kongsikan kan? Jadi cuba kita tulis tu untuk supaya 10 tahun lagi kita baca pun kita tak segan, kita tak ada rasa malu dengan apa yang kita tulis pada hari ini. Jadi tulislah dengan ejaan penuh. Okay. Terima kasih Dato' Zarina. Dan terima kasih kepada Cikgu Badri atau salah saya yang bertanya tadi. Okay, so ini adalah contoh perkataan yang boleh membawa maksud kepada salah maksud. SMS, adakah dia semasa atau dia short message system ataupun dia sekolah menengah sains. Tahu mana satu. X, adakah dia nilai X, adakah dia tak, adakah dia ex-husband atau ex-girlfriend. So X kan, benda X lah. Tingkat 2, adakah dia tingkat-tingkat atau tingkat 2? Okey, satu lagi T2. T2 ni saya selalu terkena. Adakah dia tahun 2 atau dia tingkatan 2 ataupun dia T kuasa 2? Okey, saya selalu terjumpa pasal T2 ni. Contohnya macam kalau saya nak search quizzes ataupun blue card untuk matematik tingkatan 4, dia akan keluar matematik tahun 4. Sebab cikgu tu tulis matematik T4. Kan? Kita ada berbeza. Of course, dua-dua pada subjek matematik kan. Dua-dua pada subjek sejarah dan sebagainya. Jadi kalaulah dapat, kita pun selain pada dekat Facebook, kita juga kongsi macam kita pun buat quizzes kita buat blue card kita share kita punya latihan-latihan secara publik. Tingkatan atau tahun kita tulis penuh dengan ada jarak. Tahun jarak 2. Tingkatan jarak 2. Supaya kita senang. Kita pun di Malaysia senang nak buat carian. Kalau kita dulu memang susah lah nak buat carian sebab semua orang pun tak berkongsi kan, ramai yang tak berkongsi. Okey. Harap-harap dengan ejaan penuh ni memudahkan kita untuk membuat carian di internet. Okey. So kalau untuk bahasa lain, saya guna tanda bacaan ni. Dia bukan pembuka kata. Saya pun tak ingat nama dia apa. Kalau ada cikgu bahasa Melayu boleh bagi tahu saya apa benda. Saya panggil ni tanda bacaan kerak. Kena ada kerak tu untuk bahasa lain.
Okey, contohnya macam ni perkongsian saya pasal StreamYard tempoh hari. StreamYard, macam mana nak buat StreamYard, Google Meet dan pancarkan ke YouTube. Bila kata nama khas macam StreamYard, kita akan pakai S huruf besar. Google Meet, kita akan pakai Google Meet huruf besar. Tapi dia tak perlulah, kerak tu dia bukan bahasa lain. Dia memang nama dia. StreamYard, Google Meet tu memang nama je, nama khas itu. Kan, katakanlah kalau nama kawan kita Stephen kan, takkan kita buat Stephen tu kita nak taruh kerak macam tu kan. So kalau dia kata nama khas, kita biarkan tanpa ada kerak tu. Pengikat kata, pengikat kata, Cikgu Nora ada bagi tahu pengikat kata. Tak boleh ada pengikat kata tu, okay? Tapi macam layout, auto, spotlight, sidebar. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kawan-kawan yang baca kita punya Facebook ni, tetapkan layout. Layout ni kalau kita tukar bahasa Melayu, tetapkan hamparan. Macam kita semua pun pakai Google Meet kita sebagai bahasa Inggeris kan, kita tak tukar bahasa pun. Jadi auto tak, jadi kita terus dalam pakai perkataan itu, tapi kita taruh pengikat kata, jadi kalau kita pun berkongsi di Facebook, kita pun sambil baca, pada Google Meet pula tetapkan layout, ada auto, spotlight. Bila kita nampak pengikat kata tu, kita pun akan tahu ni bahasa lain. Contohnya macam kalau macam kita kongsi pasal fizik kan, kita nak kata air, AIR. Kalau kita kekalkan AIR dalam tulisan kita, kalau kita tak letak pengikat kata, kita akan baca air. Tapi kalau ada macam tu, kita akan baca air. Sebab dia bahasa Inggeris. Sebenarnya kalau macam itu ada bentuk tulisan, kita akan boleh buat italic ataupun bold. Dalam Facebook ada function italic ataupun bold. Dalam Telegram ada, dalam WhatsApp ada, tapi dalam Facebook tak ada. Nak tak nak, itu adalah salah satu cara setakat ini dalam teknologi Facebook ini, kita gunalah pengikat kata. Mungkin kalau Mark Zuckerberg dia upgrade lepas ni, ada italic dan juga bold, boleh kita pakai italic dan juga bold. Italic untuk bahasa lain, bold untuk istilah yang selanga. Okey. Ini cara penulisan nombor. Nombor adalah dieja untuk kata nama am yang menunjukkan bilangan dari sifar, untuk sifar hingga 10. Okey, 2 orang murid, 2 ni bilangan, so 2 orang murid, tingkatan 3. Ini tak payahlah kita nak eja. Tingkatan 3 Ezra, ni kata nama khas kan. Tingkatan 3 Ezra membawa 4 buah bongkah berisi guli. 4 buah bongkah. Kenapa aku sebut bongkah? 4 buah peti kot. Peti ke bekas ke. Bongkah berisi guli. Mana ada bongkah berisi guli? Apa buat contoh je. 4 buah bekas kot. 4 buah bekas berisi guli. Okay. So, bila dia menunjukkan bilangan, eja. Bila dia kata nama khas, kita tulis nombor. Tetapi ini hanya untuk sehingga 10 sahaja. Kalau ada saya tersilap dekat sini, kalau mungkin dekat dalam Dewan Bahasa ada sebut yang lain, boleh maklumkan juga. Ada yang kata sampai 9, ada yang kata sampai 10. Yang penting bila 11 dan ke atas tu tak payahlah nak eja. Bilangan yang lebih daripada itu, tulis sahajalah nombornya. Okey. Kita masuk part yang kedua. Part yang kedua. Saiz perenggan yang kecil. Dalam Facebook, kita baca, kita scroll. Kita scroll. Masa kita tulis tu, kita dah boleh nampak saiz perenggan kita. So, saiz perenggan kita tu maksimum 4 baris sahaja untuk satu perenggan. Okay? Masa ni kita tak boleh ambil konsep macam mana kita buat karangan masa sekolah dulu. Masa sekolah dulu, satu perenggan tu mesti ada, cikgu saya cakap dulu, mesti ada isi huraian contoh. Sekarang ni pun bila dalam Facebook pun dalam satu perenggan tu pun mungkinlah akan ada isi, ada huraian dan ada contoh. Tapi mungkin isi tu 4 perkataan, huraian tu 3 perkataan, contoh 3 perkataan lagi. So dia dah boleh menjadi satu perenggan kecil dekat dalam paparan Facebook kita. Okay. So dalam satu perenggan kecil kita tu hanya 1 hingga 3 ayat sahaja yang kita perlu isikan. Okay. Dan pastikan kita berselang sebaris bagi setiap perenggan. Sama juga tujuan dia untuk sedap mata orang memandang. Kita sekarang ni dalam dunia digital ni kita nak pandang yang cantik yang dalam ruangan kecil tu.
Kalau kita tulis besar, dengan kita besar, dia dah jadi satu membuatkan orang tak berapa baca, dia mungkin like aja. Nak cubalah baca macam mana orang Indonesia menulis dengan ejaan pendek. Indonesia banyak terkenal dengan dia dah siap banyak pendek perkataan. Nanti kita tengok macam mana rakan kita boleh tulis nanti. Terima kasih. Okey. Tujuan sedarkan mata pembaca ya, dan mengajak pembaca terus membaca kepada perenggan kita yang seterusnya sekaligus dapat menyampaikan maksud ilmu yang hendak diberi. Sekaligus dapat sampai. Okey, ini contoh perenggan kecil. Minta maaf ya, saya banyak ambil contoh saya punya. Dan yang ni masa 17 Disember hari tu. Okey. Ini masa kami hari tu beberapa guru dari CDL dipanggil untuk ke IPGM Induk Cyberjaya. Okey. Ini perenggan kecil ni. Hanya 4 baris. Okay, 4 baris. Ini saya ambil daripada kawan saya Izzat Anwari. Dia maklumkan untuk calon SPM pada tahun 2017 pun membuat perenggan pendek, ejaan penuh dan cukup dia punya maklumat yang nak disampaikan. So, kita kena ingat dalam Facebook kita tak ada bold dan italic. Jadi kita tak boleh nak pekatkan huruf, kita tak boleh nak sengatkan huruf untuk tangkap mata pembaca. Jadi apa yang kita boleh buat adalah buat perenggan pendek. Kalau tengok macam ni, Izzat Anwari punya ayat pun kita dapat sampai. Okey. Seterusnya ialah segitiga karangan. Okay, segitiga karangan ni, kita ada pendahuluan, kemudian ada isi penting, kemudian ada penutup. Kita gunakan kaedah ini, macam ni kita belajar kat sekolah dulu, pendahuluan, isi penting, penutup. Cuma dekat sini, saya tambah sikit untuk kita punya penulisan yang ringkas dalam Facebook ni. Pada pendahuluan kita ada konsep hook. Konsep hook ni kredit kepada Puan Seridia. Saya belajar dengan beliau dalam satu kelas, dalam satu bengkel. Ada satu konsep nama dia hook, cangkuk. Kemudian isi penting, yang ni juga belajar dengan siapa hari tu ya. Hairul Anwar Harun. Kita mesti ada satu anjakan paradigma dalam isi penting kita. Supaya orang yang membaca tu akan ada aha moment. Oh ya ke? Macam tu. Oh macam tu. Jadi ada satu pergerakan untuk buatkan orang lebih pandai selepas membaca ayat-ayat kita. Okay, dan kemudian penutup dengan hashtag yang unik. Okay, so ini contoh-contoh yang saya dah ambil untuk hook yang saya pernah sendiri pakai. Okay, so hook saya bahagikan sini kepada 5. Contoh hook yang kita boleh ada. Sama ada kita letak tajuk. Macam ni, hari tu tajuk saya, aktiviti sebelum duduk, energizer. Jadi orang akan hook up dengan tajuk itu. Ataupun mungkin kita buat dengan lirik lagu. Lirik lagu adalah satu hook yang baik juga. Contohnya kita boleh tengok kalau ada buku Tony Fernandez, Fly High, tapi terjemah dalam bahasa Melayu, terbang tinggi. Setiap bab tu dimulakan dengan lagu yang berlega di kepalanya sebelum menulis. Okay, so lirik lagu mungkin juga boleh hadis Nabi, ayat Quran ataupun quote daripada sesiapa, lirik lagu. Tapi apabila kita pakai quote, jangan lupa buat pembuka kata dan penutup kata. Okay, yang seterusnya dialog. Konsep hook juga boleh dimulakan dengan dialog. Dialog ni kita boleh tambah baik. Tak perlu macam bila orang baca tu kita akan cakap macam ni. Tadi hang boleh tolong aku untuk tumbuh buat tak? Kata Cikgu Haikal. Untuk apa ni? Jawab saya. Tak payah. Orang tahu ini perbualan. Dan orang tahu ini perbualan antara 2-3 orang. Ataupun kita tulis sebiar orang cantik-cantik. Siapa kita tengah bercakap ni? Macam kita buat 2-3 ayat ni, kemudian baru kita sambungkan dengan cerita. Orang akan dapat tangkap siapa yang sedang dimaksudkan pada setiap dialog itu. Okay. Yang seterusnya sedutan cerita. Macam ni saya mulakan dengan satu dialog dalam sedutan cerita yang mana kalau tengok ni macam ni, guru seterusnya yang menangis cabutan bertuah adalah, lepas tu saya terus pada cerita lain. Ada 2 program serentak yang saya hadiri semalam. Konsep ilmu tentang sukan kabadi untuk semua guru, bla bla bla.
dia tak menyambung pun cerita yang atas ni. So saya bagi satu sedutan cerita, macam kalau kita tengok drama, kita tertarik sebab kita tengok sedutan satu part je. Jadi kita akan tunggu bila part tu nak keluar dalam tulisan tu. So sebenarnya tulisan ni, ayat ni saya ulang dekat hujung sekali daripada posting tu. Barulah dapat rangkumkan balik cerita. Okey, dan juga ni persoalan macam ni saya gunakan persoalan ni. Okey. So ini 5 hook yang saya jumpa dalam cara menulis di Facebook. Ini bahagian yang kedua, iaitu isi penting. Pastikan isi penting tu ada satu anjakan paradigma daripada orang yang membaca. Orang yang membaca tu akan ada satu anjakan paradigma. Okay, saya membuat 4 konsep daripada Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah. So daripada 4 konsep ni, kita tulis benda yang benar. Kita bertanggungjawab atas penulisan kita. Okay, kita kena bertanggungjawab atas penulisan kita. Macam saya cakap, 10 tahun lagi penulisan tu akan keluar. Kalau kita tulis yang buruk, 10 tahun lagi akan keluarlah balik yang buruk tu. Okay. Ketiga, kita kena bersedia menjadi penyampai ilmu, bersedia untuk menyampaikan ilmu. Yang keempat, kita perlu ada passion, ataupun saya gunakan kata kat sini, bernyala rasa untuk menjadikan insan di sekeliling lebih pandai daripada sebelum dia baca. Orang tak suka baca, dia akan rasa jadi marah. Kadang-kadang kita selalu baca artikel dan kita baca, kita jadi marah. Baca artikel ni jadi marah. Baca lagi artikel yang hampir sama, orang lain pula react tentang artikel itu. Kita jadi makin marah. Macam kalau masa kejadian banjir tu, makin kita baca, kita makin sedih. Kita baca posting lagi, kita makin sedih. Baca lagi, makin sedih. Tapi kita sebagai penyampai, dalam menyampaikan apa yang kita kerja buat kita sebagai guru, kita harap orang yang baca akan jadi semakin pandai selepas baca tulisan kita. Jadi kurang kalau kita tulis benda yang kita komplain, kurang kalau kita tulis benda yang kita rasa kita tak suka. Kalau macam saya boleh komplain tu, biasa saya tulis dalam bentuk yang orang tak berapa nak faham sangat. Biasa saya tulis dalam bentuk sajak. Bukanlah dalam bentuk karangan, bukanlah dalam bentuk karangan yang jelas yang semua orang boleh baca. Sebab saya selalu fikir satu hari nanti anak-anak saya berpeluang bila orang dah betul-betul pandai baca, orang akan dapat baca apa yang ayah dia tulis. Naklah nanti diorang baca yang saya tulis benda yang. Okey, so untuk penutup, sediakan hashtag yang unik. Ini kerja saya bocor rahsia ni. Ini kerja kalian lagi. Sediakan hashtag yang unik. Okey, hashtag yang unik ni unik bermakna dan catchy untuk memudahkan orang lain buat carian. Kemudian kita juga boleh kategorikan entry kita. Kita boleh kategorikan entry tu entry apa, entry keluarga ke, sebab semua kita dekat Facebook tu pasal kerja sekolah je kan. Adakah dia pasal kita punya keluarga, adakah dia pasal kita punya kerja, adakah pasal kita punya hobi dan sebagainya. So kita letaklah hashtag yang tertentu untuk tu. Okay, selain daripada tu, penutup juga harus mengandungi doa, harapan dan unsur kecintaan. Sebelum hashtag, biasa kita akan letak satu harapan, kita akan letak satu doa, ataupun boleh juga kita buat style. Saya selalu tengok marja lawak kan. Kalau siapa-siapa yang minat Jozan, dulu Jozan akan tutup lawak dia dengan lawak yang lebih besar. So kita tutup dengan unsur-unsur kecintaan, unsur-unsur yang lawak supaya orang akan tunggu next. Orang akan nak tahu apa jadi next kan. Besok cikgu ni buat apa pula? Besok apa jadi dengan kelas ni? Besok apa jadi dengan projek budak-budak tu yang tak berjaya kan? Tanam pokok tak hidup kenapa? Kering dan sebagainya. So tutuplah apa-apa dengan kita rasa benda tu kelakar. Tak kisah kalau kita rasa kelakar, orang tak rasa kelakar pun. Tulis dulu. Okey, ni contoh hashtag yang saya gunakan untuk kategorikan entry saya di Facebook. Saya akan gunakan hashtag nyala rasaku untuk hal sekolah, akademik dan minat saya dalam muzik. Saya akan gunakan hashtag program duta guru atau PDG untuk dengan program duta guru. Juga saya ada, kalau saya tulis puisi, saya akan pakai puisi bun. Kalau saya acah-acah pergi bersenam, acah-acah pergi jogging, saya akan pakai bun senam. Kalau saya tulis puisi pun, saya peminat
puisi Indonesia juga sebenarnya. So, saya pakai bebaskan rangka dari jiwaku. Kalau pasal keluarga, saya ingat Omar, saya akan pakai love you until when. Saya akan pakai je. Lah apa-apa hashtag yang unik je untuk orang akan ingat kita punya posting. Orang akan tertarik dengan posting kita. Macam mana kita ingat Amy Search, habis lagu dia akan sebut Piwit kan. So itu satu bentuk untuk orang ingat lagi. Macam Lites, pada hujung dia akan cakap terima kasih. So, kita pakai hashtag lah sebab kita tak boleh nak menjerit, kita tak boleh nak bercakap, orang membaca. Jadi kita pakai hashtag di akhir itu. Okey, ini contoh hashtag kawan-kawan saya yang saya rasa unik dan untuk saya mudah cari. Ada seorang kawan saya, cikgu dari Sains Teluk Intan, pakai samurai kurus. Juga ada kawan saya, Tuan Johaida, the writing chemistry teacher, yang pakai, dan ada seorang lagi kawan saya, dia pakai gurau pun salah. So kita ingat. Kalau saya ingat 3 ni saya ingat. Hashtag yang saya rasa senang nak cari. Apa yang kawan saya tulis. Okey, ni part yang keempat, itu typo. Typo atau kesalahan ejaan biasa terjadi sama ada sengaja ataupun tidak. Sengaja ni maksudnya kita tak tahu ejaan yang sebenar. Itu yang jadi typo yang sengaja. Tak tahu macam mana ejaan dia yang sebenar. Okey. Typo juga boleh menyebabkan kesalahan makna pada perkataan. Okey, contoh typo. Ramai murid yang join kelas saya hari ini. Okey, siapa yang nak bagi pembetulan untuk ni? Siapa boleh bagi pembetulan untuk ayat ni? Ramai murid yang join kelas saya hari ini. Cikgu Juliana. Ada resen tu? Okey. Okey, ataupun Firdaus Ali kata join sertai, join sambungan sendi, join ni. Okey. Baik. Terima kasih ya. Ramai yang join. Join ni sendi kan? Joint ni maksudnya sendi. Okey. Baik. So ini saya punya pembetulan ya. Sini saya punya pembetulan ya. Ramai murid yang join kelas saya hari ini, ataupun kita guna saja bahasa Melayu, ramai murid yang sertai kelas saya hari ini, ataupun ramai murid yang hadir kelas saya hari ini, ataupun ramai murid yang datang ke kelas saya hari ini. Datang kelas saya hari ini. Contohnya kalau kita buat kelas tambahan. Kan? Daripada kita macam kita join tu macam mana kan? So kita tukar je dari perkataan bahasa Melayu. Kita tukar saja ke dalam bahasa Melayu. Okey. Ini. Siapa yang boleh betulkan ayat ni? Boleh buka mic ataupun tulis dekat ruangan chat. Saya ternampak sepucuk surat di atas meja saya di bilik guru. Okey, Dr. Zalina kata, saya ternampak sepucuk surat di atas meja saya di bilik guru. Okey, huruf S dengan A di sebelah-sebelah. Ni yang saya kata typo tak sengaja tu. Kalau kita tak check balik kan, kita dah tulis satu ayat yang mungkin macam ni, saya ternampak sepucuk aurat di atas meja saya di bilik guru. Kan? So, dia sepatutnya ialah sepucuk surat. Banyak lagi saya rasa typo-typo yang kadang-kadang lebih dahsyat dan kadang-kadang dia tak perasan kan. Okey. So okey, sepatutnya sepucuk surat. Ni typo tak sengaja. Tadi tu typo sengaja. Dia tak tahu. Dia memang ingat joint tu adalah yang sebenar. Okey, so untuk elakkan typo, saya ada sedikit yang saya boleh kongsi kat sini. Baharu atau baru. Baharu maksud dia new, baru maksud dia just. Okey, contoh ayat, saya baru membeli jam dinding baharu untuk digantung di kelas saya. Saya baru membeli jam dinding baharu. I just bought new clock to be hang in my class. Macam itulah. So, yang mana just adalah baru, yang mana new adalah baharu. Okey, kawan-kawan, ada lagi tak contoh typo yang kalian biasa jumpa kat Facebook? Kalau ada boleh kongsikan dekat chat. Kita fikirkan ada lagi contoh typo yang kita jumpa dekat dalam Facebook. Okey. Kalau jumpa, biasa kalau macam saya jumpa typo kawan-kawan saya akan screenshot dan PM dia apa yang kena betulkan, nanti kawan tu betulkan. Contoh yang paling dahsyat dari tu saya jumpa kawan saya tu anak dia perempuan.
dia lepas tu dia nak kongsikan result UPKK, anak dia tulis congratulations my son, ayah dulu pun tak dapat result macam ni. Macam tu lah. Saya tengok nama anak dia Dinti kan. So, saya anak dia pun perempuan yang ambil UPKK. So, saya pun screenshot dan saya hantar kat dia. Oh, tu dia pun. Biasalah aku BI tak dapat A lah apa semua ayat dia. Tapi lepas tu saya tengok dia betul lah. Son tu dah jadi daughter. So typo tu saya kata ada typo yang sengaja, ada typo yang tak sengaja. Okey, ni yang kelima, kita semak dan kemudian kita sunting. Okey. Bila dah siap tulis, baca sendiri dulu sebelum tekan post. Cara membaca read aloud adalah digalakkan. Semak ejaan, istilah, tanda bacaan pada peringkat yang ni. Okey, kemudian kita tengok kadang faham tak hasil tulisan sendiri. Kadang-kadang kita ulang dua perkataan. Contoh macam saya tengah type ni semalam pun saya kata faham sendiri tak hasil tulisan sendiri. Kadang-kadang kita ulang perkataan pun boleh jadi macam kita jadi macam bacaan kita tu tak lancar. Bila tak lancar orang tak baca terus. Okay, kalau sendiri pun penting nak faham macam mana dengan orang lain yang akan semak dan juga sunting balik. Semak dan sunting tu semua part yang atas lah. Perenggan tu mungkin perenggan yang gemuk tu kita boleh kuruskan jadi 2 perenggan dan sebagainya. Okey. Okey, yang ni yang keenam adalah kita kongsikan ke grup yang berkaitan. Okey. Okey. Macam ni kan. Kita kongsikan ke grup yang berkaitan. Kalau kawan-kawan kita tak kongsikan, jangan risau, kita tak malu je. Kita kongsikan aja ke grup-grup yang berkaitan. Ada grup yang dekat Facebook ni dia perlu approval daripada admin. Ada grup yang tak perlu approval. Okey, jadi dekat situlah kita try je hantar. Kita sendiri tekan share. Kita sendiri nanti dia kata post to a group, kita pun masukkan dekat dalam group. Tentu kita sendiri boleh join banyak group kan. Sendiri boleh join banyak group. Okey, group yang banyak ahli adalah digalakkan. Contoh macam untuk posting program hari ini, saya sendiri pun share ke TC, Teacher Collection. Lepas tu saya tengok lagi beberapa grup. Nanti kat situ bila grup ramai ada beratus ribu ataupun berpuluh ribu orang kat situ. Kalau ada 3 orang yang dapat PM kita balik pun kita dah macam bagi satu manfaat dah untuk kita dapat kawan baru yang nak berkongsi kaedah ataupun cara yang dengan kita. Beranikan diri berkongsi ilmu yang bermanfaat kepada lebih ramai orang. Kalau tulisan kita cukup baik, kenapa harus simpan sendiri? Kalau tulisan kita cukup baik, kenapa harus kita simpan sendiri? Tulisan kita cukup baik, kenapa kita nak simpan je? Jadi hidup pun tak lama. Entah bila, entah tidak, benda tu yang kita tinggalkan. Okay, so ini adalah antara grup berkaitan yang saya dah check mempunyai bilangan members yang ramai. Kami Guru Malaysia ada 159,600 ahli. Share dekat situ. Mesti ada 2-3 orang yang suka at least. Kalau dapat 10 orang pun lagi baik. Okay. Kemudian kita ada Teacher Collection yang lebih ramai. Ada 524,900 ahli. Okay. Dan pendidikan STEM digital di Malaysia ada 29,100 ahli. Ini antara 3 ahli. Kebetulan kita jadi ahli sama ni, tapi kita tak pernah dapat apa-apa. Yalah, mungkin kita rasa kita nak berkongsi dekat situ kan. Kita jadi ahli lelap aja selama ni. Kita tengok kan. Dan kita ambil, kita tak pernah beri. Apa kata kita mula memberi dekat dalam grup-grup. Okay. Syarat kita rasa tulisan kita pun cukup baik. Kenapa kita nak? Okey. 4. Okay. Saya dah habis part yang teknikal. Dan sekarang kita masuk dalam perkara seni dalam penulisan di. Okey, sebelum kita bergerak kepada ini, kawan ada apa-apa nak tanya tentang perkara-perkara teknikal tentang 6 idea yang tadi? Okay. Teruskan pada perkara-perkara seni dalam penulisan di Facebook. Dalam perkara-perkara seni ini, inilah yang menunjukkan keunikan
seseorang individu sebagai penulis. Kira dalam apa jua bentuk tulisan, mungkin macam kita, macam anak murid kita sendiri kan, belajar dengan kita dalam kelas biasa kita akan ada 3 orang yang 3 atau 4 orang yang kita rasa ke depan sikit daripada kawan-kawan yang lain. Tapi macam mana pun 3-4 orang ni dia akan dapat tulis balik yang sama macam mana yang kita cakap. Masing-masing ada keunikan yang tersendiri untuk berfikir dan juga mengolah semula apa yang dia belajar. So itulah perkara-perkara seni. Okay. Ini adalah Mas Aan, M. Aan Mansur, penulis puisi-puisi dalam filem Ada Apa Dengan Cinta 2. Semasa datang di Kuala Lumpur, saya mengikuti kursus dengan beliau pada September 2019. Apa kata Aan Mansur? Aan Mansur kata, dalam puisi, saya tambah sikit penulisan, daripada mengkatakan sesuatu, lebih baik mengkitakan sesuatu. Okay? Daripada mengkatakan sesuatu, adalah lebih baik kita mengkitakan sesuatu itu. Siapa yang rasa boleh explain ayat ni? Ada tak kawan-kawan yang rasa nak explain balik? Ataupun mungkin boleh tulis lancar atau boleh buka mic. Apa yang maksudnya daripada mengkatakan, kita mengkitakan? Boleh saya tanya Cikgu Mimi? Mimi Nur Rasyikid. Assalamualaikum Cikgu Bun. Ya, Mimi. Nasib baik baru on balik. Okey. Itulah nak tulis sebenarnya. Segan nak bercakap tapi okeylah dah Cikgu Bun panggil kan. Okey, dalam puisi yang bagi saya punya pendapat saya lah. Okey, daripada mengkatakan sesuatu tu maksudnya one way. Kalau mengkitakan sesuatu tu macam two ways. Maksudnya kita yang membaca pun kita dapat rasakan bersama benda tu. Macam tu ke? Maksudnya kita dapat rasakan lah, ada feel. Mungkin tu lah tu yang saya rasa. Okay. Saya kecil Mimi ni saya tengok kawan saya paling rajin dalam dunia, serajin Besing, dia kata tak nak explain ni. Kita diam tak bagus. Tak ada. Seraj sebenarnya dah banyak dah buat benda yang mengkitakan. Saya selalu baca Seraj punya penulisan, banyak yang dah mengkitakan. Saya, Firdaus Ali kata, tulis supaya orang rasa. Okay. Tulis sesuatu yang dekat dengan hati. Action speaks louder than words. Okay, macam ni. Kita kadang-kadang kita pergi, kita hadir satu program. Contoh kita hadir satu program. Contoh macam kita hadir program hari ni lah, program hari ni. Apa yang kita buat lepas kita hadir, kita akan letak kat Facebook, kita akan cakap, Alhamdulillah saya dah selesai menghadiri satu sesi perkongsian yang baik. Dah, macam tu je. Kita pun letaklah gambar, kita snap gambar ramai-ramai tu, kita letak. So, kawan-kawan kita pun macam, oh bagus ni pun pergi event macam ni. Macam tu je. Itu maknanya saya sedang mengkatakan sesuatu. Saya mengkatakan. Saya tidak mengkitakan apa yang saya tahu. Saya tidak, patutnya bila habis sesi ni, saya akan tulis balik apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapat dari feedback daripada kawan-kawan. Benda tu yang orang nak tahu. Konsep anjakan paradigma tu. Benda tu yang orang nak tahu. Contoh macam hari tu saya tengok kawan saya pergi ke Mekah macam tu. Dia tak ada pun ambil gambar selfie begitu dia dekat sini, dah tak. Dia ceritakan apa yang dia dapat pada that particular point tu. Pada satu-satu tempat tu, apa yang dia dapat. Itu yang maksudnya mengkitakan. Supaya orang lain pun yang membaca tu, dia dapat, dia tahu. Ada maklumat baru yang dia dapat daripada program ataupun tempat yang kawan ni pergi. Apa aktiviti yang kita buat di kelas. Kadang-kadang kita dah habis aktiviti kat kelas, kita pun tak gambar, tanya asal ni berada dapat lukis. Kita tak cerita pun macam mana struggle-nya anak murid kita tadi lukis. Kalau kita ajar seni ataupun RBT yang buat plan kan. Daripada kita just selfie dengan anak murid dan tunjuk gambar lukisan mereka, itu maknanya kita mengkatakan hasil dia. Why not kita tulis balik macam mana struggle-nya murid A nak dapat idea, macam mana struggle-nya murid B tak cukup tools kan.
dan macam mana murid C bantu bagi idea, share idea kepada murid A dan murid C. So benda tu yang lebih baik untuk orang nak tahu, untuk orang nak dapat. Okay. So itulah yang saya dapat aplikasikan daripada apa yang Aan Mansur tulis ni. Macam mana Aan Mansur tulis sebenarnya, kalau kita tengok daripada pengalaman beliau untuk filem Ada Apa Dengan Cinta 2, apa yang saya dapat pada kursus dengan Aan Mansur ialah tulisan-tulisan Aan Mansur itu adalah berkisahkan tentang puisi cinta di New York, sedangkan dia sendiri tak pernah sampai New York. Tapi macam mana dia boleh tulis begitu banyak puisi berkaitan dengan New York dan dimasukkan dalam filem itu adalah dia buat research, dia buat cari peta New York, apa yang ada dekat New York, dia membayangkan dirinya berjalan dari satu tempat ke satu tempat, gambar-gambar di New York yang kawan dia hantar, dia dapat rasakan sesuatu dan kemudian dia menulis puisi supaya orang pun rasa real benda tu. Orang pun rasa bukanlah seperti menyampaikan hasrat cinta sahaja, tetapi lebih kepada semua orang rasa kisah cinta itu adalah kisah cinta dia. Macam itulah juga kita buat dalam kelas. Bukan setakat kita sampaikan apa yang anak murid kita buat, apa yang anak murid kita lukis, apa yang anak murid kita hasil, tapi macam mana struggle anak murid itu supaya orang lain merasa, anak murid aku pun struggle macam ni. Anak murid aku pun tak ada idea nak lukis. Anak murid aku pun tak ada barang yang cukup untuk melukis. Jadi benda tu yang lebih dekat dengan orang nak baca. Konsep tadi, ajakan paradigma, kemudian kita mengkitakan sesuatu berbanding mengkatakan sesuatu. Okay, so itulah dia bagaimana kita mengkitakan sesuatu berbanding mengkatakan sesuatu. We have to think about it. Kita habis tulis, ini aku macam mengkatakan ni, tidak mengkitakan. But not all the time. Kadang-kadang kita dapat buat mengkitakan. Of course, dia perlu latihan, perlu latihan dulu. Okay, so yang ni, yang kedua, saya dapat daripada bengkel bersama dengan Puan Sri Dia Syarudin, penulis novel dan juga pembimbing Uni KH. Ada tak dekat sini yang pernah mengikuti ataupun memang dalam grup Uni KH? Boleh tulis kat chat saya tentu. Okay, kalau dalam grup ni saya sama-sama ada Tuan Johaida kat dalam ni. Saya dengan Tuan Johaida je, kalau tak salah saya adalah guru sains dan matematik berbanding dengan semua guru-guru bahasa yang ada dekat dalam ni pada program yang dianjurkan ketika Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2019. Okey, apa kata beliau ialah tulislah kisah hidup kerana kita tak perlu cipta watak, latar ataupun plot yang baru. Semua dah ada dalam minda kita. Kita tulis balik kisah hidup. Instead of kita tulis kritikan ataupun kita tulis benda yang fiction, tak ramai orang yang dapat buat. Apa kata kita tulis saja kisah hidup kita. Kita tulis saja kisah hidup kita. Kisah yang ada depan mata kita. Kisah anak murid kita. Kisah cikgu-cikgu kat sekolah kita kan. Jadi kita tulis je sebab kita dah tak perlu pun nak cipta watak yang baru. Kita tak perlu pun cipta plot yang baru, latar yang baru. Kita tak payah cipta. Semua dah ada depan mata kita. Kalau kisah hidup Siraj kata berkisah dengan Chapati pun tak apa. Mungkin Chapati itu ada dia punya jari dan sebagainya kan. Boleh Siraj, boleh. Tak ada masalah. Ya, kita tak cipta watak baru, kita tak cipta latar, kita tak cipta plot. Cuma ada kala yang macam cerita tu kadang-kadang kita nak kena hide sikit. Contoh macam kita ada cerita pasal anak murid kita yang mungkin susah dan sebagainya. Kita tak payahlah pakai nama betul. Kita pakailah. Masa tu mungkin kita kena cipta nama. Tapi perwatakan tu watak dan perwatakan tu ada di situ. Nama tu je yang kita. Okay. So, ada siapa-siapa tak boleh jawab soalan ni. Mengapa saya perlu tulis kisah hidup? Saya tulis dekat chat. Mengapa saya perlu tulis kisah hidup? Think back, why? Why do I have to write my own life story?
live story kita, kalau dulu kita anggap live story tu hanyalah pada diary saja, tapi sekarang ni live story tu adalah satu catatan yang kita dah tak ada diary, kita tulis di dinding Facebook. Kita kata supaya yang baik jadi kat pengajaran, yang buruk pedoman. Kata tak pernah terfikir kisah hidup. Okay. Sebenarnya dia tak sedar, dah banyak kisah hidup yang ditulis. Kisah budak datang kelas dia semua tu. Banyak ada Siraj tulis sebenarnya. Okay, saya berkongsi dengan orang lain kan di masa depan. Ya, Siraj tak buat cerita fiction pun. Tak ada cerita Ultraman pun. Cerita tu cerita yang hidup. Kan? Cerita memang watak-watak yang ada. Kisah hidup lah tu. Itu catatan. Okay, kisah hidup berbeza. Okay. Siraj dah buat dah. Walaupun macam Iza bagi tahu nak kongsi sebab kisah hidup berbeza, tetapi Zainal Osman kata orang berrelate. Maknanya dia berbeza tapi still orang boleh kaitkan dengan hidup dia yang dia. Okey, kisah hidup ni akan jadi satu sejarah. Kisah hidup cikgu-cikgu kita ni, guru ni, kisah hidup kita ni sebenarnya adalah satu catatan sejarah pendidikan negara tanpa kita sedar. Kita sebenarnya sedang mencatat sejarah pendidikan negara. Percaya atau tidak, pada tahun 2020 ketika pandemik melanda, ramai cikgu yang tulis dekat Facebook, hantar nota dekat murid, buat kelas online, masa tu tak ada Google Meet dan sebagainya, buat kelas macam mana yang dia dapat tulis, macam mana dia dapat capai murid dia, macam mana cikgu yang sediakan modul tinggal dekat Pak Gad, suruh budak ambil, lepas minggu budak hantar balik dekat Pak Gad, ambil balik dan kita tulis di Facebook. Itu sebenarnya adalah catatan sejarah pendidikan negara kita. Dia akan ulang balik, kita akan tengok balik. Kitalah yang mencatat sejarah itu. Kitalah yang menulis sejarah itu. Okey, satu tips saya dapat daripada Puan Sri Diah juga waktu tu. Kalau kadang kita tulis tapi kita tak nak lagi bagi tahu kat orang, kita mungkin boleh tulis je kat Facebook and then kita set only me. Kita set dulu only me. Kemudian kita tukar kepada friends ataupun public, kita set only me. Tak ada masalah. Okay. So, itulah yang kita perlu relate kan. Boleh relate kan. Kita mesti tulis kisah hidup. Sebenarnya kita dah tulis ataupun kisah hidup. Cuma kita tambah lagi rencah yang Mas Aan bagi tahu tu. Kita mengkitakan kisah hidup berbanding dengan kita mengkatakan. Alright. Terima kasih, kawan. Okay, ini pula saya boleh kongsikan satu quote daripada Fad Razi. Daripada Fad Razi. Siapa pula conteng skrin ni? Okay. Fad Razi kata, citra bercampur adalah masalah utama pengarang baru atau lama. Usaha menghasilkan bait yang puitis kadang-kadang mendorong kepada kecelaruan citranya. Saya ambil daripada buku Sains Menulis Puisi. Okay, untuk mengetahui kawan-kawan semua, Fad Razi adalah seorang doktor. Seorang doktor, tetapi doktor yang menulis puisi. Hebat orangnya. Dulu selalu anggap ada orang sastra, ada orang math dan sebagainya. Ada orang sains, orang sastra. Tapi Fad Razi adalah, dia sebenarnya doktor perubatan, tetapi banyak menulis puisi, malah memenangi hadiah sastra Perdana Malaysia juga. Okey. Citra bercampur. Apa itu citra? Apa itu citra bercampur? Citra pun tak tahu apa itu citra bercampur. Okey. So, citra, bahasa Inggeris dia adalah scenes. Scenes. So, citra bercampur adalah multiple scenes. Multiple scenes. So, maknanya, kita, apabila kita menulis, Facebook ni ruangan tulisan dia pendek. Kalau kita terlalu banyak scene dalam tu, scene cikgu tahu scene ni latar citra. Maksudnya contoh kalau macam kita tengah cerita pasal kita dekat kelas. Lepas tu kita cerita pasal dekat pejabat. Kita cerita macam tadi di kelas murid saya macam ni. Itulah
pejabat dah lah buat potluck. Kita cerita macam tu. Kita cerita pasal kat kelas tadi ada 2 orang budak tidur. Dah lah dekat pejabat buat potluck. Macam bila orang baca macam tadi cerita kat kelas, lepas tu cerita kat pejabat. Lepas tu cerita bilik guru pula kan. Citra bercampur. So, citra bercampur ni kadang-kadang kita memang hantar 10 gambar sekali kat Facebook. Lepas tu kita tulis diary kita terus kan kat situ. So itu sebenarnya kita mengkatakan, kita tengah menceritakan tapi kita tidaklah rasa benda tu semua orang boleh relate. Jadi elakkan multiple scenes, elakkan citra bercampur. Kalau kita nak cerita dekat kelas, kita cerita dekat kelas je. Kalau kita nak cerita pasal bilik guru, kita cerita pasal bilik guru je. Kalau kita nak cerita pasal dekat rumah, kita cerita dekat rumah. Kalau kita nak cerita tapak perhimpunan, mungkin kita nak cakap, kita nak ambil gambar tapak perhimpunan, kita kata kosong tapak perhimpunan ni. Dah lama tak ada perhimpunan sejak tahun 2020. Rindu nak dengar guru disiplin letih. Kan ayat macam tu. Tak payah tambah pula lepas tu itulah budak-budak pun beratur panjang di luar pagar dah. Dia macam satu scene yang sama, tapi kita tengah cerita tempat perhimpunan, lepas tu kita cerita budak-budak tengah beratur kat luar pagar ambil suhu. So dia jadi berbilang citra bercampur. So multiple scene ni kita perlu elakkan unless kalau kita memang penulis yang baik, penulis yang kuat. Contoh orang yang boleh menulis multiple scenes dengan bagus ialah Usman Awang. Usman Awang dalam sajak Guru Oh Guru, pada awal sajak tu bercerita pasal berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, ibarat ilmu kembang tak jadi, ibarat bunga kembang tak jadi. Cerita pasal rusa, cerita pasal bunga kembang tak jadi. Lepas tu di hujung tu yang part yang kita selalu ingat ialah jika hari ini seorang peguam menang bicara, kita akan ingat yang itu. So dia ada 2 cerita kat situ. 2-3 cerita dalam satu sajak, tapi dia boleh jadi satu sajak yang baik. Maknanya multiple scenes ni bukan tak boleh buat, boleh buat tapi perlu berhati-hati. Kalau memang tulisan kita dah memang jenis multiple scenes dan orang boleh follow, itu tak ada masalah. Tetapi untuk pemula kalau boleh kita avoid lah supaya orang tak rasa jagged, orang tak rasa kejap tengok dekat sini, lepas tu tak ada tengok tempat lain. Dan nanti lama-lama orang tak nak baca dah cerita kita tau. Macam dia ni kejap cerita, dia ni mesti cerita campur-campur. So benda tu tak sampai. Jadi if one time kita nak sampaikan maklumat yang betul pun, maklumat yang penting pun, kita akan jadi satu maklumat yang penting. Okay. So itulah dia bahagian seni yang perlu kita buat. Okay. Dan sampailah ke part yang seterusnya iaitu hands on. Hands on. Okay, so untuk hands on, saya kena stop share sekejap. Okay, saya kena stop share sekejap. Saya akan bagikan satu link. Okay, kalau ada apa-apa soalan, kawan-kawan, tanya. Boleh tak kalau kita dalam pencerahan yang you bagi tadi Bun, kebanyakannya ialah Bun kata cara penulisan itu menggunakan perkataan yang penuh, kan, perkataan penuh. Tetapi dalam banyak-banyak yang saya tengok juga kita lihat penggunaan bahasa itu kadang-kadang tidak tepat juga. Ejaannya betul penuh, tetapi penggunaannya kata-kata itu kadang-kadang tak tepat. Atau ada juga penggunaan bahasa-bahasa pasar. Tu apa yang boleh agaknya you boleh komen dalam penulisan Facebook. Contoh yang Bon tunjuk juga tadi, korang, kitorang, contoh kan. Tu macam mana? Korang, kitorang, macam saya sendiri pun tulis macam tu kan, macam saya cakap dia, korang ni dia daripada perkataan engkau orang kan. Korang, kita orang, dia saya kadang-kadang saya tak tahu saya nak letak you all ataupun saya nak letak kalian ataupun anda semua. So kadang-kadang saya ada 3-4 pilihan perkataan yang saya nak tulis. Okey, ejaan penuh betul,
bahasa itu kalau kita rasa masih kekal dalam norma budaya kita, tak ada masalah. Bagi saya lah tak ada masalah kan. Kalau macam kadang-kadang kita elaklah guna perkataan yang sebab saya sentiasa berpegang kepada yang itulah anjakan paradigma. Yang kedua ada pada ketika orang membaca saya punya posting, dan kita kena cakap yang baik-baik. Kena cakap yang baik-baik. So, korang tu maybe ada sesuatu orang macam saya cakap dengan doktor kan, saya cakap dengan Dr. Zalina baca, Dr. Amir Senin baca, Dr. Rajinda baca, Dr. Mahinda baca. Tapi macam korang kan, takkan saya cakap macam tu. Sebenarnya depan-depan saya tak cakap macam tu. Tapi benda tu bagi saya satu yang catchy untuk saya letak dekat dalam posting saya lah. Sebab saya rasa lebih ramai yang baca adalah sebaya saya, jadi saya tulis macam tu. Okey ke Dr. Zalina? Okey saja, saya tak ada masalah. Saya tanya, sebab kalau saya melihat kalau rakan-rakan peserta juga tengok kalau kita hantar message ataupun kita tulis dalam Facebook, kalau kita bandingkan antara generasi sekarang, yang generasi Y, yang generasi Z, dengan mereka yang dah usia 60 tahun ke atas, cara mereka menulis sangat berbeza bagi saya. Saya lihat suami saya menulis selengkap-lengkapnya macam membuat karangan tulis. Itu dalam Facebook atau dalam message atau dalam WhatsApp. Sampai saya kata ni nak tulis karangan ke? Tapi kalau saya rasa kalau Bun, mesti Bun kata inilah cara penulisan yang betul. Inilah cara penulisan yang baik. Tapi kalau kita buka pula atau kita tanya pada anak-anak saya, dia akan cakap, kenapa Papa tulis panjang sangat? Kenapa Papa tak guna perkataan-perkataan pendek? So nampak tak dia punya perbezaan dari segi umur itu, ataupun school of thought mereka mungkin menyebabkan cara penyampaian itu berbeza sangat. Setuju tak? Kalau saya sendiri pun memang, sebab kan saya nak menulis tu memang pakai ejaan penuh. Mungkin kadang pun kita pun baca punya ejaan penuh. Jadi saya tulis message pun, even kalau macam WhatsApp pun memang saya itu penuh. Saya dah sampai macam tu. Ini adalah, saya tak ingat saya quote dari mana, tapi seorang, saya tengok Puan Sridia atau siapa kata, kita biasakan eja penuh. Ya, Puan Sridia saya rasa bagi tahu, biasakan eja penuh. Puan Sridia ni dia UniKH, Universiti Kisah Kehidupan, Kisah Hidup, UniKH. Jadi biasakan tulis penuh. Sampaikan bila WhatsApp, bila apa pun memang tulis penuh. Sebab saya tak nak orang salah maksud. Memang itu yang saya dah cakap. SMS tu memang saya tak pakai SMS, saya pakai semasa ataupun nak tulis sekolah menengah sains pun saya tulis sekolah menengah sains. Memang saya tulis penuh. Cuma bila saya buat macam tu, mungkin dekat anak-anak saya pun sampaikan, kalau anak-anak saya nak WhatsApp dekat Tok Wan dia orang pun akan tulis penuh kan. Assalamualaikum Tok Wan tengah buat apa, dia tak ada Tok Wan TGH buat apa, tak ada, dia mesti penuh sampai penuh. Sebab saya nampak apa yang kita tulis hari ini semuanya kekal. 10 tahun lagi benda tu akan kita tengok kan, 10 tahun lagi kita akan tengok. So mungkinlah perbezaan antara generasi tu akan nampak beza dekat situ kan. Sebab generasi sekarang pun kalau kita dengar lagu-lagu cintanya pun tak adalah perit sangat cintanya tu kan. Kalau dia punya penyampaian ekspresi perasaan pun tak adalah macam susah sangat. Even kalau diorang banjir sendiri pun diorang tak tahu nak cakap macam mana kan. Jadi generasi tu, the generation come kalau kita terus buat benda yang betul, ramai. Jadi yang short form tu pun akan kena ikutlah yang betul tu. Kalau kita pun ikut short form, makin lama makin short form, lama hilang perkataan kita kan. Okey. Saya tengok ramai yang dah buat dekat Padlet. Kita tengok apa yang ada kat kawan-kawan kita hands on di Padlet ni. Okey. Ada siapa-siapa yang boleh try untuk sesi ni, apakah pendahuluan yang akan kalian tulis kejap lagi tentang apa yang kita dapat daripada sesi perkongsian ni? Apa pendahuluan yang kita akan pakai? Apa jenis hook yang kita akan pakai?
kongsi balik pautan pada ruangan chat. Tengok Kak Nora macam marah saya pakai korang kita orang. Kak Nora cikgu BM kan. Korang kita orang cikgu BM gatal mata baca. Okey. Okey, minta maaf saya pakai korang kan. Tak apalah, gatal mata baca tu yang kadang-kadang dia terus nak baca. Setuju dengan cikgu Nora. Engkau, kita orang. Kadang-kadang bila kita pakai kita pun, kadang-kadang orang Sarawak sebut kita tu lain. Orang Selangor sebut lain. Okay, boleh masuk ke dalam Padlet ni. Hashtag yang unik. Okay, ada hashtag self-reminder. Okay, siapa yang tulis kita jaga kita ni, okay, hashtag dia tak boleh ada space. Kalau buat space macam ni kan, kita jarak, jaga jarak kita, nanti dia hanya baca hashtag kita je. Dia tak jadi hashtag kita jaga kita. Macam juga nak buat hashtag lepas ni, kena hashtag tu kena penuh. Okay, TR, Tanjung Rambutan, Peter Raj. Capati kan, biasa Raj pakai capati. Dia ni menulis gaya kita. Keluarga Malaysia. Kalau boleh rapatkan. Kalau cakap keluarga Malaysia tu, hashtag tu pun kena rapat. Hashtag ni kena rapat. Siapa yang tulis ni? Hashtag ni rapat. Simbol hash tu rapat dengan huruf seterusnya, dia tak boleh berjarak macam ni, nanti dia tak baca as the hashtag. Dia tak baca pun sebagai hashtag. Hashtag AHA. Okay. So hashtag tu kena rapat macam ni, self reminder. Ni bagus. Love yourself first. Cikgu bercerita, cikgu bantu cikgu, senyum selalu. Okay. Cuba gali lagi. Lama-lama dia akan dapatlah pertanyaan-pertanyaan yang unik. Lama mungkin dengan cara banyak membaca benda yang positif, mungkin akan dapat satu benda yang unik yang orang rasa, oh ini Dr. Zalina, ini Dr. Zalina, ini Dr. Zalina. Dr. Zalina nak buat satu macam, kadang-kadang dia tak perlu keras, mungkin macam saya tengok Dr. Zalina suka pakai baju warna ungu, mungkin cikgu ungu adalah satu hashtag Dr. Zalina, ataupun lembayung, guru lembayung ke, cikgu lembayung ke, macam tu ke. Lembayung adalah perkataan lain untuk ungu kan. So satu benda yang unik. Dia kalau macam saya belajar dalam menulis puisi, dia cari perkataan lain yang lain. Ungu, apa lagi? Ungu, perkataan lain, lembayung. Lembayung, perkataan lain, apa? UV, violet. Cari sampai kita dapat benda tu satu unik yang orang akan tahu itu kita. Itu untuk branding lah. Okey. Tempe, kejujuran dan PDPR. Dah siap tulis satu. Guru lama belajar benda baru. Yes. Dia satu catchy. Jadi hook dekat situ. Okey. Betul ke peminat capati ni selalunya handsome, lawa, masuk jadi cantik. Okey. Seraj. Okey, Seraj memang. Kalau dah jumpa depan-depan ni apa, dia sembang je ni. Okey, apakah perkara yang anda peroleh? Okey, saya tambah terus di sini. Okey, penggunaan bahasa yang betul, menulis dengan ejaan penuh. Penggunaan bahasa yang betul dalam FB. Menulis adalah salah satu cara untuk mengekspresikan pemikiran kita. Ya, orang baca pemikiran kita daripada apa yang kita tulis. Okey, Raj kata penulisan haruslah menggunakan ejaan yang penuh dan tuliskan sesuatu perkongsian yang bukan mengata tapi mengkita. Jangan campur adukkan pelbagai kisah dalam satu perkongsian. Tuliskan kisah sendiri secara santai dan jujur. Jujur, orang suka dengan orang jujur kan. Kalau kita selalu tulis benda jujur, benda benar, orang akan follow. Menulis untuk dipahami orang lain, muhasabah diri, menggunakan penulisan kata yang lengkap adalah sangat baik digunakan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okay. Perkara yang nampak kecil sebenarnya memberi impak atau makna besar pada orang lain. Support cikgu sampai ilmu. Yes. Hashtag ni unik. Support cikgu sampai ilmu. Ejaan penuh, hook, hashtag nulis. Okay. Right. Cikgu Maths bercerita. Cikgu Maths bercerita. Sebab ramai cikgu Maths kat Malaysia. Mungkin cari yang unik lagi. Cikgu Maths berceloteh. Tukar. Cari perkataan seerti yang ataupun cikgu Maths tu mungkin akan terus apa-apa saja. Cari perkataan yang benda tu simple orang dengar tapi
is a unique for you yourself. Orang tahu itu your branding. Dan orang akan cari. Santai tapi sampai. Okay. Yes, okay, terima kasih. Saya lah guru itu. Okay, korang yang kata ni. Alright, jadi bila tiba waktu kamu harus percincinkan aku. Okay, ini hook yang cantik Alright. Ini macam lirik lagu Okay, baik. Saya terima kasih banyak-banyak atas pengisian di dalam Padlet itu. So terima kasih semua Saya jumpa untuk follow dan ikuti saya di platform-platform berikut. Okey, di Facebook, YouTube, Instagram dan sekejap. Kalau yang belum ikut jemput sertai Telegram Telegram warna-warnikan PDPR kita dan boleh je follow saya dekat mana-mana platform ni. Saya pakai nama yang sama je, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, guru-guru sahaja untuk guru warna-warnikan PDPR kita. Ada ramai cikgu kat dalam tu dan kebanyakannya juga adalah memang dekat dalam kita punya connecting dots learning ni. Saya tak tukar lagi nama, maknanya apa saja pasal PDPR ada dalam tu, apa saja pasal cerita apps dan sebagainya pun ada dalam tu, apa-apa saja perkongsian ilmiah pun ada dalam tu. Baik, saya perasan tadi ada Dr. Zarina dah kongsikan pautan untuk sijil, jadi boleh cari balik dekat dalam chat tersebut dan saya serahkan semula mic ini, skrin ini kepada Dr. Zarina. Okay, silakan. Untuk semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Bun atas perkongsian yang sangat baik, walaupun nampak bersantai tapi saya rasa sangat bermakna kerana sesi ini mungkin kita tidak lagi bercakap tentang mata pelajaran yang dah begitu tepu di pundak fikiran kita, tetapi hari ini kita lebih bercerita tentang bagaimana kita nak gunakan penulisan yang betul, yang tepat, yang penuh dalam sesi-sesi atau siri-siri penulisan kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam message, dalam ruangan-ruangan yang kita kongsikan dengan seluruh rakyat di dunia ini. Sebab kalau WhatsApp itu ataupun Facebook itu semua orang boleh tengok. Jadi biarlah apa yang kita tatarkan atau yang kita kongsikan, penulisan itu ialah penulisan yang bermakna, penulisan yang ada maruahnya, penulisan yang saya kira menunjukkan martabat kita seorang pendidik setidak-tidaknya, sebagai orang dewasa, sebagai orang yang menjaga nama diri sendiri dan juga negara kita. Begitu juga saya kira penulisan-penulisan itu, sebenarnya saya pun terkena juga tu bila Bun ajar, sebab saya juga sebenarnya suka tulis yang penuh. Tetapi ada ketika saya juga terikut-ikut gaya anak muda yang menulis dalam Facebook atau dalam WhatsApp yang gunakan singkatan sebab macam nak cepat kononnya. Saya terikut-ikut mereka. Tapi maknanya ini memberikan satu kesedaran semula, supaya pada masa-masa akan datang, tulislah dengan lengkap, tulislah dengan bermaruahlah saya kira, supaya orang akan kenali kita sebagai seorang pendidik lah paling utamanya kan, yang tidak merosakkan bahasa, tidak merosakkan penulisan-penulisan yang baik itu kepada yang macam tak berapa bagus, sebab dia akan jadi salah faham, salah maksud macam mana yang kita cuba bacakan tadi, ya. Begitu juga pada rakan-rakan dari Indonesia barangkali dapat input ini juga, walaupun ada kalanya penggunaan kata itu berbeza maksudnya antara kita warga masyarakat Malaysia dengan di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Bun Hadi Salihin atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Moga-moga pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah pada tahun hadapan, pada esok hari, kita mempunyai azam baharu untuk menulis dengan cara yang betul.
dalam penulisan kita, walaupun pada rakan-rakan kita sendiri atau kepada ahli keluarga kita sendiri. Kepada peserta yang ada dalam sesi pada hari ini, saya nampak Dr. Mustafa masih ada bersama-sama kita. Terima kasih sekali lagi kepada pengetua-pengetua, kepada guru besar, kepada rakan peserta, dan paling utama kepada Cikgu Bun atas perkongsian ini, dan kita harap kita menutup tirai tahun ini 19 siri sangat memberikan makna kepada kita warga pendidik. InsyaAllah pertemuan kita pada tahun hadapan pada minggu pertama Jumaat 7 hari bulan Januari tahun 2022. Kita akan bertemu lagi dengan siri yang ke-20 bersama Cikgu Muhammad Ridwan bin Muhammad Tahir dengan tajuknya membangunkan laman pembelajaran interaktif dengan Microsoft Sway. Betul ke saya sebut? SWAY itu. Itu yang akan dikongsikan pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan ke udara dan kita tidak ada hentian untuk seketika ini. Kita akan teruskan insyaAllah. Peserta-peserta kita akan bersama-sama mengikuti dengan pengkongsinya. Orang yang mengongsikan ataupun kita kata speakernya ialah dalam kalangan guru-guru pakar kita dalam CDN. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Selamat tahun baru kepada semua yang ada, dan jangan lupa kita nak mengakhiri dengan mengambil gambar. Sila bukalah masing-masing punya kamera tu untuk kita ambil gambar hari ini sebelum mengakhiri. Silakan. Bun boleh tolong ambil, Emily tolong ambil, Rafiqah pun boleh tolong ambilkan gambar. Okey, tunggu buka kamera dulu. Kalau boleh jangan tulis apa-apa dekat ruangan chat sebab nanti dia ganggu kawan yang kat bawah tu. Kita pun tak tahu gambar kita yang kat bawah tu tak keluar. Okey, saya ambil page yang pertama dengan baju dan air. Mesin dulu. Okay. Emily ambil juga Emily ambil juga. Okay, gambar page yang kedua. Saya pun tak tahu muka saya kat page mana kan. Gambar page yang ketiga. Page yang keempat. Page yang kelima, page yang terakhir. Terima kasih semua. Ramai kawan ni, kawan dari Indonesia pun ada. Saya pun pernah menulis puisi kat sana. Okay, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Okey, habis dah ambil gambar? Dah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Jumpa lagi tahun hadapan dalam Selamat tahun baru. Connecting Dots Learning Hands-on Online Session. Semoga semua berada dalam keadaan sihat, stay safe dan ceria selalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih banyak.